Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, salatan wa salaman ala akmalil insan habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung bacaan suratul Mulk ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza ulqu minha sami'u laha shahiqa, sami'u laha shahiqan wa hiya tafur, takadu tamayyazu minal ghayz, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-7. Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya, yakni ke dalam neraka itu, mereka mendengar suara jeritannya meraung-raung sedang ia menggelegak. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita mulakan perbahasan pada malam ini pada ayat yang ke-7 suratul Mulk, dengan kita melihat sedikit daripada sifat-sifat neraka yang diceritakan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala, supaya kita gerun dan takut kepada Allah, supaya kita tidak menjadi penghuni neraka Allah, wal'iyadha billahi min zalik. Maka di antara cara Allah Ta'ala pujuk hati kita ialah Allah Ta'ala cerita pada kita keadaan neraka itu. Allahu Akbar. Kalaulah tuan-tuan muslimin muslimat melihat dalam surah-surah yang lain, kita akan bertemu dengan ayat-ayat tentang keadaan neraka, tentang kisah ahli neraka, betapa bangsatnya ahli neraka. An afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah, dalam suratul A'raf. Secebis daripada betapa hina dan bangsatnya ahli neraka, tak ada nilainya ahli neraka ketika mereka merayu kepada ahli syurga yang disebut Allah dalam suratul A'raf ayat 50 kalau tak silap, 40 lebih 50 begitu. Bagaimana mereka kata, hululah sedikit air yang sedang kamu minum itu, wahai ahli syurga, bagilah sikit seteguk dua, au mimma razaqakumullah, atau rezeki yang kamu sedang nikmati, hulur-hulurlah sedikit akan makanan yang sedang kamu nikmati itu. Ya Allah, bangsatnya ahli neraka. Bila atas dunia mereka minum apa yang mereka nak, bila atas dunia mereka makan tak peduli halal haram, nasi pun rembat, judi pun makan, riba pun telan, rasuah pun ambil. Itulah jawapan dia, menjadi bangsat di dalam neraka, wal'iyadha billah. Kadang-kadang Allah cerita bengisnya Zabaniyah, bengisnya Malik. Ini banyak cara Allah tarik hati kita supaya takut kepada neraka Allah. Antaranya Allah cerita macam inilah keadaan neraka. Kalau boleh saya petik ayat pendek-pendek, ayat 32, 33 surah Al-Mursalah. Ambil yang tu sudah, nanti kita sambung bahas. Innaha tarmi bisyararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr wailun yawma idzin lil mukadzibin. Surah Al-Mursalah, surah nombor 77, surah yang terakhir bagi juzuk 29. Surah yang last sekali bagi juzuk 29. Surah nombor 77, surah Al-Mursalah. Tengok ayat 32, 33, 34. Surah Al-Mursalat mengikut riwayat adalah surah yang terakhir yang Rasulullah baca sepanjang hidup Nabi
menjadi imam bagi para sahabat. Lepas maghrib tu Nabi jatuh sakit. Nah, waktu maghrib tu dah lagi, maka Nabi baca surah Al-Mursalah. Lepas maghrib tu Nabi kolaps, Nabi mula demam, Nabi mula jatuh sakit, dan tak larat dah jadi imam sampai Nabi wafat. Nabi semayang duduk, Abu Bakrin jadi imam, tak larat dah Nabi. So riwayat sebut surah terakhir Nabi baca ialah surah itulah dalam hidup Nabi, Al-Mursalah. Saidina Umar, surah akhir dia surah Yusuf ketika ditikam pada rakaat pertama. Tak habis baca surah Yusuf, Saidina Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi laknatullahi alaihi. Baik, kita tengok ayat 32, 33 Al-Mursalah. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Allah, sesungguhnya neraka tu, kata Allah, dia tarmi. Roma makna panah. Roma makna apa kita sebut, melepaskan. Begitu. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Allah kata neraka itu dia akan melepaskan. Tarmi, Roma makna panah, baling, ulqi baling. Roma panah makna melepaskan. Innaha tarmi bisyararin. Apa dia bisyararin? Fireball. Apa dia fireball? Berbola api. Allah, cuba bayang sekejap, neraka melepaskan berbola api. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, saya masih ingat waktu saya kecil di Gombak, di kampung saya Gombak, semua daerah di Selangor lari zon merah. Mampu nak balik apa tak boleh lah, 3 bulan tak boleh. Duk video call dengan Pak Mentua, siang dia tak boleh balik. Semua daerah Gombak, 7 daerah semua merah. Selangor dan Johor hampir dah. Johor satu aja kuning, lain semua merah. Melaka merah habis. Kita hari ni 90 lebih kes, turun dah sikit, alhamdulillah, syukur. Kemarin 190 lebih. Lepas tu depa tembak pula kabar angin PKP pula. Apa jangan main-main. Buat senak perut depa puak ni lah. Macam-macam. Nek risau pula kita. Jangan begitu. Bawa bertenang, doa, minta pada Allah. Hari ni 92, begitulah. Turun sikit, 98 je, turun dah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Muslimin, muslimat. Saya masih ingat waktu saya kecil, saya ingat tingkatan 2, form 2 lah, tak kecil lah, kira okey lah tu. Tingkatan 2, saya masih ingat satu kilang di Greenwood. Rumah saya dekat situ lah, Taman Greenwood tu, dekat Taman Melewa tu. Shell Taman Greenwood tu pakcik saya punya dululah. Lah kalau dia punya memang free lah. Ni dia pun dah kolu, tak ada dah. Orang lain take over. Depan Shell tu ada kilang bateri. Saya masih ingat lagi, kilang tu meletup. Masuk paper, saya masih ingat. Kalau kami pergi tengok meletup-letup api dia tu, ya Allah, ya Tuhan, mati punya ramai kilang bateri. Ingat lagi, masih ingat momen itu. Bomba punya banyak. Kita tumpang semangkuk pergi tengok, kena halau orang polis. Tapi nampaklah berbola api, dia punya percik letupan bateri tu. Ya Allah, menakutkan tuan-tuan. Terbang zinc, berapa ramai yang mati. Zinc kilang tu terbang, tibai kepala, kena leher, mati ramai. Itu aja. Allah, masuk paper. Ingat lagi waktu tu umur saya 14 tahun. Nak sebut apa tuan-tuan? Lah baru 20. Nak sebut bagaimana
berbola api tu baru bateri. Dia punya letup tu, ya Allah, ya Tuhan, takut kita tengok. Macam mana kita nak bayar bila Allah sebut innaha tarmi bisyararin kal qasr. Sesungguhnya neraka itu dia memuntahkan, dia melontarkan, tarmi melontarkan, bisyararin berbola api. Dia meletup, dia terbit bola api. Bola api itu besar mana? Tengok ayat tu, Allah kata kal qasru, sebesar istana. Allah nak cerita sesuai dengan akal manusia. Abu Jahal biasa lalu pergi Syam, pergi Yaman berniaga. Dia tengok bangunan-bangunan besar. Dia tahu Abu Sufyan pergi Baitul Maqdis, menyembang dengan Raja Herakl atau Hercules. Baca dalam Sahih Bukhari, mereka dapat melihat bangunan-bangunan besar milik kerajaan Rom pada waktu itu sebesar istana. Lalu bila Allah sebut berbola api neraka ni besar istana, bayanglah besar dia. Nak sebut begitu, walaupun kita yakin tak tergambar besar dia, tetapi fair enough lah, bila kita sebut istana, tentu kita rasa istana benda besar. Allahu Rabbi. Tuan-tuan keluar jalan duta, tuan-tuan masuk bandar, masuk pusat bandar. Nanti tuan-tuan lalu, kalau nak pergi Seremban, nak pergi highway, nak masuk Seremban, nak pergi selatan, kita akan lalu laluan sebelah kanan kita Istana Negara. Kan besar. Istana Negara yang baru. Allah, cantiknya, besarnya, tersergam indah. Nah, Allah kata berbola api neraka aku besar istana. La ilaha illallah. Baru dia punya fireball. Dan saya ulang balik, tak tergambar besarnya. Tetapi Allah menyebut kal qasr. Al qasru mana istana. Istana itu yang hadis al qasru min zahabin. Dalam Al-Jami'us Shaghir Al-Imam As-Suyuti ada hadis Nabi masuk syurga dalam peristiwa Mi'raj. Lalu Nabi melihat al-qasru min zahabin. Nabi melihat sebuah istana daripada emas. Lalu Nabi tanya Jibril, siapa punya ni? Jibril kata syabun min Quraisy, milik seorang pemuda bangsa Quraisy. Lalu Nabi ingat dia. Nabi kata, aku ke? Jibril kata, dah. Habis siapa punya? Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Itu dia Umar. Allah, dia hidup lagi. Dia hidup lagi, Sayyidina Umar. Nabi tengok dah dalam syurga sebuah istana untuk Umar daripada emas. Allah buat siap dah. Allah, ya Allah, tuan-tuan, fikir Sayyidina Umar, seorang lelaki yang pernah berhasrat nak bunuh Nabi. Fikir saja. Dia beriman saja, ikut Allah Rasul. Tuan-tuan jangan bimbanglah, syurga tempat kita. Apa ada cita-cita ke nak bunuh orang ni? Sayyidina Umar nak bunuh Nabi. Allahu Rabbi, na'udzubillah. Tapi bila kita beriman, bertakwa, tu dia Allah bagi syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, nak bayang besar istana berbola api, neraka tu meletup. Tengok volcano lah. Volcano. Tengok letupan gunung berapi. Itu lagi clear, senang faham. Kan? Letupan gunung berapi, Krakatoa ke, gunung berapi yang masih aktif banyak di Indonesia. Yang dia boleh meletup bila-bila sahaja.
Malaysia dia tak ada gunung berapi, dia ada peluru berpandu. Ni rokok yang tu ada lah. Peluru berpandu memang banyak, kulit lunas tak tahu berapa orang. Kan? Jaranglah kita tengok gunung berapi di Malaysia. Saya ingat tak ada kes lagi, alhamdulillah. Gempa pun jarang, sekali-sekala. Sebab geografi kita berada di atas pentas Sunda. Ni kena belajar geografi lah. Tapi jangan mencabar Allah. Pentas Sunda juga. Allah nak goncang, dia goncang. Cari pasal dengan Allah. Na'udzubillah. Syukur kita kepada Allah atas nikmat yang kita dapat. Bagaimana ada masih lagi aktif gunung berapi di Indonesia. Mexico kita tengok dalam TV, dia punya letup lava dia, macam mana kita nak bayang neraka. Allahu Akbar, tuan-tuan muslimin muslimat. Innaha, balik ayat 32 Al-Mursalah, innaha tarmi bisyararin kal qasr. Sesungguhnya neraka itu melontarkan berbola apinya, percikan apinya sebesar istana. Tengok ayat 33. Ka'annahu jimalatun sufr. Laksana seolah-olah rombongan unta-unta berwarna kuning. Tengok, kenapa Allah sebut unta, tak sebut binatang lain? Abu Jahal unta tu dia kenalnya. Nampak cara Allah tarik manusia. Mana Abu Jahal pernah tengok zirafah? Gajah pun dia tak tengok. Dia tak beranak lagi tahun gajah. Dia tak tengok Abdul Muttalib, dia nampak gajahnya. Tuan-tuan muslimin muslimat, yang dia nampak unta. Sebab itu Allah sebut afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa kamu tak tengokkah ibil? Ibil ni macam unta kecil lah, anak unta. Macam mana kami cipta unta? Begitu. Baik, Allah kata berbola api laksana jimalatun suf. Jamal unta, jimal unta-unta. Laksana rombongan unta-unta sufrun, safra kuning. Kuning, safra safrun kuning. Laksana rombongan unta-unta berwarna kuning. Sebab siapa pernah tengok unta warna merah? Siapa pernah tengok unta warna hitam? Mana ada? Siapa pernah tengok unta warna oranye? Lagi tak ada. Unta warna kuning. Tak ada. Unta warna kuning. Semua unta warna gitu. Allahu Akbar. Unta yang cantik begitu. Laksana rombongan-rombongan unta yang berwarna kuning. Nak sebut banyaknya fireball itu, percikan berbola api itu. Astaghfirullah wal'iyadza billahi min zalik. Belum kita cerita lagi Hamim, belum cerita Ghasak, belum kita cerita Zakum. Janganlah cabar Allah. Janganlah kata tak apalah, masuk neraka dulu, nanti lama-lama masuklah syurga. Jangan tak tertahan walau sesaat. Seringan-ringan seksa neraka. Jamratani qadamaihi, diletakkan di bawah telapak kakinya, kata Nabi. Jamratani, jamarat, batu lontaran. Jamratani, dua butir batu neraka. Satu belah tapak kaki kanan, satu butir belah tapak kaki kiri. Dimahu, menggelegak otak. Yaghli dimam, menggelegak otak dia. Tak kena bakar pun. Batu daripada dasar neraka tu letak bawah tapak kaki. Nabi kata ahwan, itulah seringan-ringan seksaan ahli neraka.
Allah, jangan cabar Allah, ikut perintah Allah, selamat kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, balik pada ayat. Kata Allah, idza, apabila, ulqu, ulqu, alqi makna lempar. Idza ulqu fiha. Kenapa ha muannas? Kenapa? Sebab neraka. Saya sebut awal kuliah, dulu saya sebut awal-awal kuliah, neraka sifat dia perempuan, neraka sifat dia muannas, maka fiha. Idza, apabila, ulqu, dilemparkan. Ulqu jadi jamak, makna ramailah, ramailah kena lempar tu. Fiha, fi majrur, ke dalamnya, ha, dilemparkan ke dalam neraka. Sami'u laha, siapa yang dengar? Sami'u, siapa yang mendengar sekarang? Ahli neraka ke siapa? Jawabnya, yang mendengar ialah ahli neraka. Sami'u laha, sami'u jamak iaitu ahli neraka, laha lam ha, ha itu neraka. Apa mereka dengar? Syahiqan wahiyya tafur, mereka mendengar syahiq. Syahiq ialah suara raungan menjerit-jerit, suara meraung-raung. Soalnya siapa yang meraung sekarang? Neraka. Ayat ni, siapa yang raung, siapa yang dengar raungan ialah ahli neraka. Siapa yang meraung? Neraka. Syahiqan wahiyya tafur, dan menggelegak. Allahu akbar tuan-tuan. Kata Ibnu Jarir ketika dia menaksirkan syahiqa, meraung-raung itu, kata Ibnu Jarir dalam tafsir Al-Azim Ibnu Katsir, Ibnu Jarir kata maksudnya menjerit-jerit, suara jeritan. Siapa yang menjerit tu? Neraka. Oh ya Allah tuan-tuan, tuan boleh bayang tak? Astaghfirullah. Menjerit tu, menjerit marah. Cuba bayang, seorang yang marah, ibu yang marah pada anak dia, menjerit-jerit, dia marah. Lagu mana rupanya? Dalam keadaan wahiyya tafur, tak kata wahwa. Kenapa wahiyya? Sekali lagi faham, perempuan, muannas. Neraka sifat dia muannas. Kalau dia lelaki, wahwa. Oleh kerana dia sifat dia perempuan, wahiyya. Hiya kan perempuan. Wahiyya tafur, lalu dia menggelegak. Kata Imam As-Sawri, ma makna tafur? Ma makna dia menggelegak? Kata Imam As-Sawri begini, kamu ambil biji-bijiran, katalah kita rebuih air bali, kan, biji bali, kita buh dalam periuk, pasang api, kita tunggu. Apa yang kita nampak? Kalau kita follow sampai habis, kita tunggu sampai habis sebelum dia menggelegak, kita akan tengok sikit-sikit kan. Dia mula-mula dia keras gitu aja. Lepas tu bila dia dah mula panas, dia bergoyang-goyang sikit, bergerak, partikel tu bergerak, apa nama, bali tu mula bergerak, akhirnya dia pun menjadi satu bentuk pergerakan yang laju. Itulah kata Imam As-Sawri. Neraka begitu, gelegak dia tu. Allahu akbar. Astaghfirullah wal a'yadzu billahi min zalik. Astaghfirullahalazim. Allahu akbar. Kullama ulqiya fiha, sambung, kullama takadu tamayyazu minal ghaiz. Ayat seterusnya 8. Hampir-hampir ia pecah, berkecai kerana kuat marahnya. Takadu tamayyazu minal ghaiz,
al-ghaiz. Al-ghaiz makna marah. Baik itu di antara sifat ahli syurga ialah wal kadhiminal ghaiz. Ayat 134 Ali Imran. Baca dalam tu 134 Ali Imran. Antara sifat ahli syurga, bakal ke syurga, ialah wal kadhiminal ghaiz. Dia menahan marahnya bila dia nak marah. Yakni dalam perkara-perkara biasalah. Kalau dalam perkara menyentuh hak Allah, yang tu dia marah, yang tu wajib. Tu perangai Nabi. Kita mesti marah bila perkara tu menyentuh Allah, Rasul, Quran, wajib kita marah. Orang senda Quran, hadis, wajib kita marah. Jangan lupa pacui pundak. Maka menahan marah maksudnya benda-benda biasalah, rumah tangga kita ke, anak isteri kita ke, benda-benda kecil. Apa yang kita nak pening sangat? Semayang-semayang, tengah-tengah semayang kita nak makan nasi, pergi dapur, tengok bini terlupa tekan button rice cooker, dia terlupa. Kita punya perut lapar nak ada air, lauk masak dah, nasi lupa, air atas lauk aja, bukan perangai kita. Nasi tu ada, beras ada, tapi bini terlupa tekan. Nak marah, nak terajang periuk, karate bini tu. Malam lagi pergi tidur mana lagu tu. Ambil kunci kereta, ajak pakai baju, jom kita pergi makan kat luar, settle. Gaduh kan? Benda tu nak jadi isu cerai. Wal'ayyadzabillah, ni jenis peromai ni, jangan kata apa. Dia karate tiang rumah tu dia pasang balik, tak apa. Tu jenis seokok tu selalu macam tu. Kan temperature badan dia hangat pasal banyak karbon dioksida. Maaf, karbon monoksida banyak dalam paru-paru dia. Itu masalah. Muslimin dan muslimat, itu makna al-ghaiz. Baik, Allah kata apa? Takadu tamayazu minal ghaiz. Hampir neraka itu pecah berkecai kerana kuat marah dia. Boleh bayang tak sikit? Shaking, kita nak kata apa? Bergoncang neraka, hampir pecah kerana marahnya dia melihat orang-orang yang kufur kepada Allah. Standby dia nak balun. Allah. Astaghfirullah. Macam mana kita nak bayang? Bos marah, lempak file. Tu habis kuatlah bos marah. Tengok laporan tak apa kena. Dia pun cakap orang putih sikit, dia cabut sikit. Lepas tu dia lempak file, dia suruh kita perbetui. Jenis bos mencabut ni banyak juga. Lempak file atas kad tu lah. Lepas tu dia balik rokok, dia belah. Dia kata first thing ensure tomorrow morning 8 o'clock on top of my table. Dia pun belah. Seharian hari tu dia tak masuk jabat, dia bengang. Besok ke 8 siap, dia tengok okey, dia lega. Takat tu je lah. Hak takat marah pun buat ulang balik. Dia buat lah di laporan tak apa elok, tak naik pangkat apa semua, tak pun dia meluat, dia transfer tempat lain. Tak ada lah kata dia marah-marah, dia nak bakar ofis, nak mampu dia bakar pejabat dia, tak ada, dia kejar masuk lokap bang. Tuan-tuan, ibu ayah, muslimin muslimat, neraka Allah kata hampir pecah. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir pecah tu pasal apa? Pasal terlalu marah dia, terlalu meluat dia melihat orang-orang kufur masuk ke dalam dia. Apa siap? Astaghfirullah. Kullama ulqiya fiha, kullama, setiap kali dilemparkan, tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya,
sekumpulan besar dari orang kafir, bertanyalah penjaga-penjaga neraka itu kepada mereka, kullama ulqiya fiha faujun, tiap kali satu puak ulqi, dilemparkan ke dalam neraka, sa'alahum, maka bertanyalah kepada mereka khazanatuha, penjaga neraka itu, iaitulah Zabaniyah. Malaikat Malik dia punya bos, penjaga. Malaikat Malik jaga neraka, pekerja dia Zabaniyah. Allahu Akbar tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu mimpinya, Nabi telah bermimpi bersama dengan Jibril, mimpi para rasul, ru'ya sadiqah, mimpi yang benar. Ru'yah, jangan baca ru'yah. Kalau ru'yah itu tengok dengan mata kasar, itu tengok anak bulan. Ru'yah. Kalau ru'yah, maka tengok dalam mimpi. Itu beza. Ru'ya sadiqah, mimpi nabi-nabi semuanya sadiqah, semuanya mimpi yang benar. Baik, Nabi mimpi berjalan dengan Jibril, tiba-tiba Nabi melihat seorang lelaki, wajahnya begitu garang, begitu masam, tak senyum-senyum. Muka ni, kalau orang Melayu kata apa, muka tembok pecah, tak erti senyum kat orang. Lelaki ni kata Nabi, dia duduk berjalan keliling api. Dia berjalan. Nabi tanya Jibril, ni Mamat ni siapa? Jibril kata, ni geng kami, Malaikat Malik. Nabi ajar kita Malaikat Malik tak pernah senyum. Tuan-tuan, apa perasaan tuan-tuan kalau berjiran dengan orang tak pernah senyum? Jiran pula bukan selang dua rumah, sebelah rumah. 20 tahun berjiran tak pernah senyum. Saya yakin tuan-tuan tension, confirm. Bulan puasa kita bagi more, dia ambil. Cakap kotlah kita hari ni, dia buat bodoh kan. Lepas tu piring tu pulang kosong itu kan dia nak buah pun. Bukanlah kita minta. Tak pernah senyum 20 tahun tuan-tuan berjiran. Tuan-tuan punya perasaan confirm tension. Memang berdoa sebelum dia pindah lah. Tuan-tuan boleh bayang Malaikat Malik tak pernah senyum. Kuncu-kuncu dia Zabaniyah. Allah sebut alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat 6 surah At-Tahrim. Surah 66, surah terakhir juzuk 28, surah yang terakhir bagi juzuk 28, surah nombor 66 ayat yang ke-6. Allah cerita neraka aku dijaga oleh malaikat aku yang sifat dia dua, ghilazun, bengis-bengis, syidadun, kasar-kasar. Itulah Zabaniyah, itulah Malik, bengis dan kasar. Warda penjara boleh senyum lagi dengan banduan-banduan, boleh, especially banduan yang sudah lama, banduan yang berkelakuan baik akan diberi parol, diberi keampunan, diberi satu bentuk kelonggaran. Mungkin hukuman 20 tahun kurang jadi 15 sebab berkelakuan baik. Ada warda yang monitor dia.
Senyum ada, boleh senyum lagi walaupun terpaksa berkurung di balik tembok. Tapi dengan wada ni mesra. Tuan boleh bayang tak malaikat tak pernah senyum-senyum? Balun, pukul, terajang, hempuk, besi, cucuk, zakum, minum air hangat, tak ada senyum. Allah, na'udzubillah ya Allah. Maka malaikat Zabaniyah inilah yang Allah cabar manusia. Kalaulah kamu rasa kamu betul, falyad'u nadiyahu sanad'u Zabaniyah. Tengok Allah cabar dalam surah Al-Alaq. Iqra. Kalau kamu rasa kamu betul, kamu hidup atas dunia aku, kamu tolak Quran, kamu tolak haram-haram hukum hakam yang aku letak, kamu buat kepala otak kamu sendiri, kamu kata semayang ni tak ada contoh, semayang ni niat aja, kamu mengalahkan imam-imam Masjidil Haram yang mereka siang malam semayang kita tengok live dalam video dalam handphone kita. Oh, kamu kata semayang tak payah, semayang ini Nur Muhammad yang semayang, kamu yang semayang tunggang langgang ni ilmu cetek baru zahir, kami ilmu batin, kepala otak kau. Hebat ke engkau dengan Syekh Abdul Rahman Sudaisi yang semayang siang malam, yang rokok dan sujud 30 juzuk dalam kepala. Hang siapa? Ramai di Malaysia. Nah, kita katakan pada mereka, nanti Allah dah beritahu dalam surah Al-Alaq, nanti kamu carilah, Allah bagi peluang, falyad'u nadiyahu, kamu panggillah siapa kamu nak panggil untuk bela kamu di akhirat. Kamu kata ismayang tak payah, kamu kata hukum Quran tak betul, kamu kata sunnah Nabi ni outdated, kamu kata hukum Quran ni lapuk, turning the clock backward, memutar jarum jam ke belakang. Kamu cakap begitu di dunia, baik, falyad'u nadiyahu, kamu nak panggil siapa? Sila, aku bagi kamu peluang. Kamu nak panggil wakil rakyat kamu nak panggil pembesar kamu nak panggil rakan-rakan kamu yang membantu kamu dulu, sila. Sanad'u Zabaniyah. Cukup aku panggil Zabaniyah, cukup. Hampa nak teror sangat aku. Pergi, panggillah. Siapa kamu nak panggil? Astaghfirullahalazim. Siapa kita nak panggil? Baju pun tak ada, duk telanjang bogel di mahsyar. Nak panggil siapa? Siapa kita nak panggil? Astaghfirullah. Hidup di dunia berlagak, hidup di dunia angkuh, sujud tak ada, sedekah tak ada, buat baik tak ada, rasa diri hebat. Apa kata hamka? Kenapa kamu merampas sifat langit sedangkan kamu daripada bumi? Kamu dicipta daripada sifat tanah. Kenapa kamu rampas sifat langit, kata hamka? Sifat yang tinggi, al-mutakabbir, milik Allah, bukan milik kita. Kita tanah yang huduh, mintin yang dipijak oleh kita sendiri, itulah kita. Nah, aku bagi peluang, saya da'u, aku panggillah, falyad'u nadiyah. Kamu nak panggil siapa? Sila. Aku bagi peluang, sanad'u Zabaniyah. Aku panggil Zabaniyah, mampu Allah. Ya Allah, kita berlindung daripada kegerunan azab neraka wal'iyadzabillah. Lalu malaikat ditanya,
Sa'alahum khazanatuha, wada-wada penjaga-penjaga neraka tanya, alam ya'tikum nadhir? Tak datang ke? Alam ya'tikum nadhir, heran kami. Orang lain masuk syurga, yang kamu masuk neraka. Ni kami nak tanya, kata Zabaniyah, alam ya'tikum nadhir, tidak datangkah kepada kamu seorang pemberi ingatan? Nadhir dalam Quran, kalimah an-nadhir ditafsirkan dengan banyak tafsir. Pertama, Rasulullah, para nabi, para rasul, an-nadhir. Kedua, Al-Quran pun disebut an-nadhir, pemberi ingatan. Ketiga, kata ulama, pemberi ingatan itu uban yang tumbuh di kepala. Itu dia. Itu juga kata ulama an-nadhir. Allahu Akbar. Benda ni Allah Ta'ala buat peringat kita. Cuma dalam ayat ni an-nadhir itu ialah Rasul. Tak datang ke Rasul? Rasul tidak datangkah mengajak kamu? Allah. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat, biasa dengar ayat 36 Suratun Nahl, surah Lebah. Biasa dengar ayat ni, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Al-ayat. Pangkal ayat 36 daripada Suratun Nahl. Allah Ta'ala cerita untuk apa aku utus Rasul kepada kamu. Bermula daripada Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu 25 Rasul. Ada dalam Quran. Ada tak Rasul yang tak ada nama dalam Quran, yang Allah tak cerita dekat Nabi? Ada. Sebab itu dalam surah An-Nisa ada ayat, lam naqsus alaik, wahai Muhammad, ada di antara Rasul-Rasul itu lam naqsus, kami tak cerita pada kamu, tapi mereka Rasul. Allah tak cerita ke Nabi. Baik, itu jumlah Rasul 313. Mengikut pandangan yang kuat, yang wajib kita tahu 25 yang namanya semua dalam Al-Quran. Baik, itu tengok. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idza jaa'a al-mursal idza arsalna ilaihi muthnaini. 2, lepas tu fa'azzazna bisalith. 3. Kan surah Yasin. Mula Allah kirim 2. Cuba buka tafsir. Siapa 2 tu? Lepas tu masuk nombor 3. Nama dia macam-macam tafsir. Ada kata Paus, ada kata John. Yang penting zaman Nabi Isa. Nabi Isa kirim. Mereka juga dinamakan Rasul. Allah tak beritahu pada Nabi, cuma ayat saja Allah turun nama Rasul. Ulama pun macam-macam. Itu nak sebut Rasul ramai. Tak kira apa Rasul pun, bila Allah kata walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, dan demikianlah kami utus fi kulli ummatin, bagi setiap ummah. Ummah maknanya kelompok manusia yang besar. Ummah maknanya bertamadun. Ummah maknanya manusia yang ada tamadun, bukan bodoh. Bukan bodoh. Semua umat yang didatangi Rasul adalah umat yang menempuh tamadun. Afzalur Rahman sebut dalam Encyclopedia of Sirah,
ketika dia menghuraikan di bawah tajuk perkembangan ilmu, bagaimana dia hurai tamadun Samud. Tamadun ini bergerak pantas dan rakyatnya adalah rakyat yang cukup hebat dengan tamadun mereka. Ketika itu mereka mula melampau. Rasa hebat. Yang banyak komen-komen dalam Facebook, kau perhati tengok, duk hentam Kementerian Kesihatan macam-macam kan. Kau perhati tengok komen-komen. Kadang orang bandar banyak, orang kampung ni boleh rokok sudah, duduk diam, janji kampung tak ada Covid sudah. Lu kan kadang topeng pun tak pakai puak ni. Minum kopi, minum tak apa, selalu pakai. Keluar tu buat selambut. Dia bukan kisah orang bandar. Dia jadi belagak, jadi hebat, main ada title sikit kan. Mula I'm a doctor, you know. Dia mula benda ni. Waktu Rasul datang, ummah, bukan orang bodoh. Li'ila fi Quraisy, bodoh ke dia? Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Dua musim berniaga, syita musim sejuk, saifi musim panas. Dua musim bawa barang dagangan. Awak niaga tak reti kira. Niaga tak reti kira duit. Niaga Yaman 6 bulan, niaga Syam 6 bulan. Musim sejuk Yaman, musim panas pi Syam. Syam itu Jordan, Palestin, Baitul Maqdis, 3 negeri depa kumpul. Wah, niaga keropok ah. Import export dia. Ngak bujahan terhenti kira duit. Ketika itu Allah bangkitkan Muhammad ibni Abdullah. Hampa kufur, hampa belagak. Ini umat. Untuk apa Rasul? Tengok balik ayat 36 An-Nahl. Rasul aku kirim untuk setiap umat. Tugas Rasul 2. Al-awwal an ya'budullah, bersembah Allah. Zat yang maha zat. Nama zat yang maha zat. Selalu saya sebut benda ni. Saya tak pernah muak untuk ulang, biar kita faham kenal Allah. Allah itu adalah nama bagi zat yang maha zat. Nama dia Allah. Itulah zat yang maha zat. Itulah Tuhan kita. Bersifat dengan sifat kamalan, sifat kesempurnaan. 1 nafsiyah, 5 salbiyah, 7 ma'ani, 7 ma'nawiyah, sifat 20. Tolong belajar bagi Allah. Faham asas pun jadilah. Jangan tak kenal langsung Allah. Sembah Allah. So kita sembah macam mana? Mestilah ada pedoman kita. Siapa aja? Rasul nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selongkarlah hadis, cara nak solat, cara nak puasa, cara nak menunaikan haji. Sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah macam mana kamu tengok aku semayang. Macam mana Nabi berwudu. Semua kita belajar. Ambillah daripadaku ambil daripada aku manasik haji kamu. Tengok macam mana aku buat kerja haji. Allahu Akbar. Ada pedoman. Kita nak sembah Allah, ada pedoman. Bukan kata dalam masjid ya, luar masjid kita berniaga. Berniaga pun kena sembah Allah. Namanya apa? Namanya zakat perniagaan. Sembah Allah. Untung sikit simpan duit, namanya zakat simpanan. Takat Kedah 17,500 tak silap saya nisab. Kau lebih cek dengan pejabat zakat. Ada nisab banyak tu dalam bank 17,500, cukup setahun hampa simpan. Zakatlah. Tengoklah nilai terendah. Itu juga menyembah Allah. Kamu ahli politik, sembahlah Allah. Jangan duk gila nak kuasa aja. Menek pening kita.
Kawan tu kata tak betul, kawan ni kata tak betul. Sampai nak batai pula dah perintah darurat. Macam-macam perangai huduh. Covid tak habis lagi, banjir lagi. Bawa tenanglah bro. Ingat jawatan ni benda sedap. Abu Zar minta jawatan, Abu Zar minta nak jadi gubernur. Nabi turn down the application. Dia kata tak, anda boleh. Sebab amanah ni berat nak jawab Nabi. Inilah lagi tak di kuliah ni ceramah bahaya. Dan ni angin lagi terbang. Tuan-tuan, kita nak sebut bagaimana manusia bila nak ibadah, tolong ahli politik kena ibadah pada Allah, kena ikut acuan politik Islam. Jangan pakai style Machiavelli, the end justify the means. Dalam bukunya The Prince, Machiavelli, Niccolo Machiavelli, dalam bukunya The Prince telah menyebut satu prinsip yang dipanggil the end justify the means, atau bahasa Melayunya tujuan menghalalkan cara. Tujuan tak usah peduli, tujuan elok, cara tak usah peduli. Tujuan nak pergi haji, tikam nombor ekor, Islam aja lagu tu. Dan dia ada duit pergi haji. Tujuan nak jadi pemimpin. Jadi pemimpin Islam suruh dah. Ya. Tapi cara hang tipu orang. Cara hang fitnah orang. Islam tak suruh lagu tu. Tu dia dulu. Sembah Allah. Semua kita, apa kategori kita hidup pun, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bidang pekerjaan kita. Ani'budullah. Nabi aja. Yang kedua, kata Allah, aku hantar Rasul supaya bila kamu sembah Allah, wajtanibut taghut. Waw ataf. Kalau belajar Arab, wajtanibu. Waw tu harfun waw, ialah harfun waw yang masuk kategori waw ataf. Apa makna waw ataf? Mudah cerita, kena buat dua-dua lengkap. Sedang faham. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Illal ladzi, manusia semua rugi. Illal ladzi, kecuali amanu wa amilus solihat, orang yang beriman, beramal soleh, berpesan dengan kebaikan, berpesan dengan kesabaran. Wow tu ataf. Makna kena buat empat-empat ni. Kalau beriman, beramal soleh, tapi tak mau berpesan atas kebenaran, diam aja, duk kira dia aja. Pi masjid balik, pi masjid balik. Orang buat mungkar, diam. Jiran sebelah anak buat pelari di orang, tak mau nak tegur, diam. Kok lah nak WhatsApp dalam grup ke, berarti tengok, oi budak ni, kok lah. Dia kira dah hitam dia, tak jadi ke? Mesti berpesan-pesan. Dah berpesan-pesan pula, Allah pesan, kamu kena ada dua keadaan. Pertama sabr, pertama al-haq. Kamu kena berpesan dengan benda benar, lepas tu kamu kena banyak sabar. Itu dia panggil waw ataf. Baik, Allah kata wajtanibut taghut. Bila kamu sembah aku, kamu mesti jauh diri daripada taghut. Kena buat dua-dua. Sembah Allah, jauhkan diri, deny taghut. Baik, apa dia taghut? 3. Ulama membahagikan taghut kepada 3 perkara. Pertama, berhala-berhala, itu taghut. Kedua, syaitan. Allah, saya normal ni. Hadis ni sahih. Hadis ni sahih. Setan ni, kalau nampak saya normal, dia lari. Kenapa? Ini ulama bah. Setan tengah berjalan, tengok Omar,
Tengah risau kok. Tengok Umar lempak okok. Tengok Umar datang, lempak okok, lari. Lama bahas pasal apa? Kenapa setan Nabi kata kalau Umar lalu lorong ni tembung setan cabut? Kerana garamnya Umar. Sampai setan pun takut. Tak lagi aku kena pelepuknya ya. Nak habaq apa dah? Garamnya Umar. Itu lah. Nabi Muhammad pasal hang terlalu garam. Memang Umar begitu. Dia tegas, dia garam, dia tak peduli orang, dia balun dulu. Pernah sepasang suami isteri yang baru kahwin pegang tangan cari rumah sewa di Madinah, jumpa rumah lempang kedua. Sayyidina Umar lempang, kawan baru nikah. Waktu tu mana ada kursus sijil nikah, mana ada. Dah Sayyidina Umar lempang, baru tanya, apa ni di mana ni? Mami baru nikah je rumah sewa. Umar menangis. Umar balik rumah menangis. Umar punggah simpanan dia 500 dirham. Umar panggil orang gaji dah, ambil bagi kau laki bini tu. Cakap dia, aku minta maaf, ambil aku tebus balik 500 dirham. Kawan tu dapat. Lepas tu siapa nak 500 dirham kena pelempang. Dia punya garang Umar. Allahu Rabbi. Tapi bila dia jadi khalifah, dia mula mengendurkan garang dia. Dia tak garang, dia ternak unta. Dia bukan bela kambing. Ayah dia Al-Khattab garang. Ayah dia Umar ni, kalau tuan-tuan pergi Makkah, famous lah tempat nama Jabal Umar. Jabal Umar tu tempat Umar dilahirkan, belakang Hilton, belakang Hotel Hilton tu Jabal Umar, tempat Sayyidina Umar tu, kawasan dia dilahirkan. Kawasan bukit. Kalau dia berdiri atas bukit, unta hilang, pak dia suruh naik bukit, naik tu, unta hilang seekor. Pak dia kata naik bukit, dia panjang bukit, berdiri tu. Lagi pak dia naik, pak dia terajah pada belakang. Tuan bayang hukuman dia, berguling, unta hilang seekor. Umar kata, pernah aku disuruh duduk di situ sampai pagi besok. Di tempat unta itu hilang, pergi mana tak tahu, kira-kira hilang seekor. Ayah dia kata, anduk ni, jangan anduk balik. Duduk itu sampai ke malam, sampai ke pagi, tak makan, tak minum. Dia dididik dengan jiwa kasar. Tu Umar. Tak kata kat dia. Sampai orang Makkah kata, nak tengok Al-Khattab tu, nak tengok Umar masuk Islam dengan ayah dia. Tunggu unta dia masuk Islam. Tu orang Mekah apa? Tunggu unta Khattab masuk Islam, baru Umar peluk Islam dengan ayah dia. Tuan boleh bayang garang dia lagu mana. Sebab itu Nabi kata, kalau setan lalu, setan kena menerajang dia. Setan pun takut dengan dia, bukannya garangnya dia, tegasnya Umar. Tapi jadi khalifah, dia cool down sikit. Dan kena ada orang seperti Umar. Dengan ada ramai, seorang sudah. Ramai buat semak. So, yang tak cakap banyak punya, salah, rembat dulu. Tapi jangan buat tak ketahuan. Biarlah salah itu ada fakta dia. Apa yang penting ialah Umar demikian sifat. Maka jauhkan diri daripada taghut. Masuk taghut pertama berhala, kedua syaitan, ketiga amalan, ajaran yang menyesatkan manusia. Itu taghut. Ism, ajaran-ajaran yang menyanggahi Quran, yang menyanggahi Islam, yang manusia ikut, itu juga taghut. Jauhkan. Ikut Islam. Ikut Islam, insya-Allah kita selamat dunia dan akhirat. Baik, habis 9 lebih. Kita sambung bulan yang akan datang. Qalu bala qad ja'ana nadhir wallahu a'lam. Kita sambung dengan jawapan daripada ahli neraka.
mereka akan beri jawapan ketika malaikat bertanya mereka, tidakkah datang kepada kamu seorang pemberi abaran, pemberi ingatan. Wallahu a'lam. Kesimpulan pada malam ini, pertama, dahsyatnya neraka. Neraka itu membuat-buat marahnya, neraka itu menjerit-jerit kerana marahnya, neraka itu menggelegak. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, laksana memasak bijiran di dalam bekas yang mendidih-didih. Yang kedua, saya baca tadi 32-33 Al-Mursalat, di mana neraka melontarkan bola api sebesar istana, laksana jimalatun suf, laksana rombongan unta-unta kuning. Nak sebut besar dan banyaknya, wal'iyadzabillah. Dan kemudian kita sebut bagaimana ahli neraka berdialog, berlaku dialog antara malaikat Zabaniyah dengan ahli-ahli neraka, iaitulah alam ya'tikum nadhir, apakah tidak datang seorang pemberi amaran. Dan saya pecahkan tadi daripada suratul Nahl ayat 36, tujuan diutuskan para rasul kulli ummah, bagi setiap umat, dan umat itu adalah bangsa yang bertamadun, hidup dengan ketamadunan, memiliki ilmu yang hebat. Tetapi kesombongan itulah menyebabkan mereka kufur, memahat berhala, menolak para rasul. Akhirnya Allah kirim para rasul untuk membetulkan mereka. InsyaAllah panjang usia jumpa bulan hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam.